بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكرة نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Kuatkan mic. Kuatkan mic. Dengar. Ini baik. Dengar. Tak kuat. Kuat sikit boleh. Ramai. Boleh. Dengar. Belakang ni dengar. Okey. Jadi kita berhenti di Muqaddimatul Rabi'ah fi Usulil Kufri wal Bidah. Seterusnya kita akan masuk kepada Muqaddimatul Rabi'ah. Di sini musannif Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala akan membahaskan, menyebutkan tentang faktor-faktor utama seseorang itu jatuh kepada kekufuran dan bid'ah. Maka di dalam kitab ini disebutkan 7 usul. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa usulul kufri wal bid'i sab'atun. Al-ijabu adh-dhati wa huwa isnadul kainati ila Allah ta'ala ala sabili at-ta'lili aw at-tab'i min ghairi ikhtiyari. Yang pertama ialah al-ijabu zati. Apa itu ijabu zati? Iaitu menyandarkan al-kainat kepada Allah Ta'ala atas jalan ta'lil ataupun tabi'at min ghairi ikhtiyari, tanpa Allah Ta'ala itu mempunyai ikhtiar di dalam melakukan sesuatu perkara. Wa tahsinul aqli wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mawqufatan aqlan 'ala al-agrad. Yang kedua ialah tahsin al-aqli, iaitu keadaan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dan hukum hakamnya itu terhenti di atas aghrad, iaitu aghrad, iaitu mempunyai tujuan. Wa hiya jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Apa tujuan itu? Iaitu jalbul, itu menarik ataupun menghasilkan masalih dan menolak kepada mafasid, menolak daripada mafasid, keburukan ataupun kerosakan. Wa taqlidur radi wa huwa mutaba'atul ghairi li ajlil hamiyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil haqq. Sebab seseorang itu jatuh kepada kekufuran dan bid'ah. Sebab yang ketiga adalah taklidur radi, iaitu taklid yang jelek, iaitu mengikut orang lain kerana hamiyah, kerana semangat kekeluargaan ataupun semangat kumpulan ataupun semangat
keturunan dan sebagainya. Wa ta'assub, ta'assub iaitu didul insaf, min ghairi talabin lil haq, tanpa menuntut kepada kebenaran. Di sini muhakkik menyebutkan dalam ta'liqnya, zakaraha al-musannifu fi syarh al-aqidah as-sughra wa addaha sittatan wa lam yadhkur al-jahla bil qawa'id al-aqliyah wal lughah al-arabiyyah ka aslin bi ra'sih, bal ja'ala dhalika sababan wa 'illatan lil asli al-thalis. Baik. Di sini di dalam kitab ini disebutkan 7. Adapun dalam kitab Aqidah As-Sughra, Syarah Aqidah As-Sughra disebutkan 6. Di mana musannif membilangkan orang yang jahil terhadap qawaid aqliyah dan lughah arabiyah itu adalah illah kepada sebab yang ke-6, iaitu at-tamassuk fi aqaidil iman bi mujarradi zawahiril kitab was sunnah. Jadi sebab itu di dalam kitab tersebut, iaitu Aqidah As-Sughra, disebutkan 6 sahaja usul kufur dan bid'ah. Baik. Yang keempat ialah ar-rabtul 'adi, wa huwa itsbatu talazum baina amrin wa amrin wujudan aw 'adaman biwasitati takarrur. Rabtul 'adi iaitu ikatan adi, iaitu mengisbatkan talazum di antara satu perkara kepada suatu yang lain, sama ada wujud dan adam atau adamnya biwasitati takarrur, dengan jalan berulang-ulang. Wal jahlul murakkab wa huwa an yajhala al-haqq wa yajhala jahlahu bihi, wa tamassuk fi aqaid al-iman bi mujarrad zawahir al-kitab wa sunnah min ghairi tafsilin baina ma yastahilu zahiruhu minha wa ma yastahil. Yang ketujuh, yang keenam ialah berpegang seseorang itu kepada aqaid iman dengan semata-mata zahir kitab dan as-sunnah, tanpa tafsil, iaitu tanpa memisahkan di antara apa yang mustahil pada akal dan apa yang tidak mustahil pada akal. Di mana kalau berlaku ta'arud di antara kitab dan juga akal, kita kena lihat mana yang qat'i, mana yang zanni. Nanti wal jahlu bil qawaid al aqliyah allati hiya al ilmu bi wujubil wajibat. Yang ketujuh ialah jahil seseorang itu dengan qawaid aqliyah, yang mana dia itu adalah ilmu, iaitu mengetahui kepada perkara yang wujubul wajibat, iaitu hukum akal, wa jawazil jaizat, iaitu mengetahui hukum wujub, jawaz, wa istihalatil mustahilat. 3 hukum yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu. Wa bil lisanil arabi, dan jahil dengan lisan Arabi, allazi huwa ilmul lughah wal i'rabi wal bayan. Wahid ya, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Yani أن اعتقاد واحد من هذه الأمور قد ينشأ عنه كفر مجمع عليه وقد ينشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها. Yani bahawa segi i'tiqad satu daripada 7 perkara ini terkadang menyebabkan seseorang itu kufur yang mujma' alaih, iaitu diijma'kan di atasnya. Terkadang menyebabkan seseorang itu timbul daripada salah satu daripada 7 ini, menyebabkan seseorang itu bid'ah, menjatuhkan seseorang itu ke dalam bid'ah, mukhtalafun fi kufri sahibiha, tetapi dikhilafkan pada kufur tuan badan itu. Butlanul qaul bil ijab dzat. Aywa. Amal amrul awwal wa huwa al ijab dzat, ay i'tiqadu anna dzat al aliyata sababun fi wujud mumkinati bil ikhtiyari. Adapun perkara yang pertama, iaitu ijabul dzati, iaitu i'tiqad bahawasanya zat Allah Ta'ala itu sebab pada adanya mumkinat, la bil ikhtiyar, bal bi tariqil illati wat tabi'ati, bal bahkan dengan tariqah illat dan tabiat. fala iskala fi kufri, maka tidak ada iskal pada kufur orang yang mengiktikadkan akan i'tiqad ini. Maknanya
Dia sebut di sini an-nadzatul aliyah sababun fi wujudil mumkinat. Mereka, orang yang beriktikad dengan ijabul zati, mereka mengatakan bahawa semata-mata dengan adanya zat Allah Ta'ala, maka adalah mumkinat, iaitu makhluk. Tanpa Allah mempunyai ikhtiar di dalam menjadikan alam, tanpa Allah mempunyai ikhtiar di dalam menciptakan mumkinat ini. Semata-mata ada zat Allah, ada mumkinat. Kenapa? Ini adalah pegangan yang dipegang oleh golongan falasifah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kerana taban golongan falasifah, mereka tidak menafikan kewujudan Tuhan, tetapi mereka menafikan iradat bagi Tuhan. Kenapa seperti itu? Kerana pada mereka, Tuhan itu tidak sempurna melainkan dengan adanya alam, di mana alam ini adalah tanda kepada kesempurnaan Allah. Maknanya sekiranya Allah, zat Allah yang qadim pada waktu azali, tetapi alam belum ada ketika itu, maka ketika itu Allah lemah, Allah tidak sempurna. Kenapa? Kerana alam tidak ada. Maka mereka mengatakan alam ini qadim kerana mereka nak mengisbatkan kesempurnaan kepada Allah Ta'ala. Mereka nak mengatakan bahawa Tuhan ini adalah Tuhan yang sempurna. Tak mungkin Tuhan tanpa alam, kerana alam adalah menjadi kepada sempurnanya Allah Ta'ala. Maka sebab itu, semata-mata dengan ada zat Allah, maka ada alam. Betul-betul bila ikhtiar, bal bi tariqil illati wa tabi'ah fala iskala fi kufri man ya'taqidu hadha لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة والإرادة الأزليتين. شوف، kerana daripada lazim hadzal madhab, cuba tengok, mereka tidak mengingkari kudrah dan iradat yang azali itu secara sarah, tetapi lazimul mazhab. Cuba, apa dah? Beza, ya? Jadi mereka tidak mengatakan secara sarah bahawa mereka menafikan iradat dan kudrah Allah, tetapi lazim daripada perkataan mereka yang mengatakan bahawa mungkinat ini ada semata-mata dengan adanya zat Allah Ta'ala, lazim daripada itu sebenarnya mereka mengingkari kudrat dan iradat Allah yang azali. Aywa. Wa min lazimi qidam al-alam. Lazim daripada perkataan itu juga akan menyebabkan alam ini qadim, kerana zat Allah qadim. Baik. Wa min lazimi takdzib al-Qur'ani fi qouli ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Dan lazim daripada itu juga mereka mendustakan ayat Al-Quran. Wa qouli 'azza wa jalla bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha' wa nahwi dzalik mimma huwa katsirun fil kitabi was sunnah. Sekejap. Syuf. Tengok ta'liq nombor 1. Wa hadhihi al-lawazim. Wa hadhihi al-lawazim fi al-lawazim al-bayyinati walidha ju'ilat madhhaban lil-qa'il bimalzumiha. Tengok. Lawazim ini fi al-lawazim al-bayyinah. Lawazim, kalau kita belajar dalam mantiq, lawazim ada dua, ada bayyin dan ghairu bayyin. Bayyin ada dua, bayyin bimakna al-a'am wa bayyin bimakna al-akhas. Baik. Adapun lazim di sini adalah lazim al-bayyin. Walidha ju'ilat madhhaban lil-qa'il bimalzumiha. Maka kerana itu dijadikan ini adalah mazhab bagi orang yang berkata dengan malzum kepada lazim ini, iaitu mereka mengiktikadkan zat Tuhan itu adalah sebab kepada wujudnya kainat, ya, mungkinat ini. Ilman anna hadhihi al-lawazim
لا ينكرها القائلون بالتعليل والطبع وإنما يجمجمون تلبيسا وتدليسا على من لا خبرة له بكلامهم. Ya. Ada pun kaedah yang kita mendengar, kita selalu dengar, lazimul madhab laisa bimadhhabin. Sah? Ya. Lazim mazhab maknanya ketika mana sebuah mazhab mereka menuturkan tentang mempunyai sebuah pendapat di dalam sebuah mazhab, maka lazim daripada perkataan itu bukan mazhab dia. Ya, itu lazimul madhab laisa bimadhhabin. Adapun di sini golongan falasifah mereka tidak menyebutkan secara sarah, tetapi ini adalah lazim daripada mereka mengisbatkan alam itu adalah sebab daripada zat Allah Ta'ala, itu adalah sebab kepada wujudnya mumkinat. Maka kita mengatakan lazim daripada itu mereka mengingkari kudrah dan iradat Allah Ta'ala. Lazim di sini adalah lazim al-bayyin. Ya. Sebab itu kita jadikan ini, sebab dia lazim bayyin, maka kita jadikan dia itu adalah mazhab kepada falasifah. Wa min al-farqu baina al-'illah wa at-tabi'ah. Aywa. Wal farqu baina al-'illati wa at-tabi'ati. Beza di antara illat dan tabiat. Ya, tadi kita kata bahkan Allah Ta'ala itu menjadi alam ini terjadi dengan jalan tabiat dan juga illat kan? Okey, sekarang apa beza di antara illat dan tabiat? Anna al-'illata taqtadi ma'lulaha wa tulazimuhu wa la yumkinu Watalazumuhu wa la yumkinu infikakuhu anha aslan. Bahawasanya illah itu membawa kepada maklulnya. Bila ada illah ada maklul. Watalazumuhu dan talazumnya maklul itu kepada illah. Wala yumkinu infikakuhu anha anil illah. Dan tidak boleh infikaknya, iaitu infikaknya maklul itu daripada illah. Dia tak boleh berpisah. Bila ada illah ada maklul. Maklul dia tidak boleh berpisah daripada illah. Ada illah, ada maklul. Ada illah, ada maklul. Ya. Wahakata. Ada gerak jari, ada gerak cincin. Gerak jari, gerak cincin. Wattabi'ata taqtadi matbu'aha inda tawaffuri asy-syuruti wa in idami al-mawadid. Syuf, tabiat itu membawa kepada matbu'nya inda tawaffuri syurut wa idami al-mawadid. Dari qaid. Qaid dia apa? Ketika mana ada syarat dan ternafi mana. Ya. Ada pun ilat, semata-mata ada ilat, ada maklul. Tabiat tak? Tabiat, adakah matbu' mengikut tabiat? Ada syarat dan ternafi mana, ketika itu baru berlaku matbu'. Kalau tak ada syarat ataupun tak ternafi mana, ai bi wujudin mana, maka ketika itu matbu' tidak berlaku. Ya. Matbu' tidak berlaku. Ya, seperti api dengan kertas. Ya. Kalau ada kertas, kita cucuk. Ya, kita cucuk pada tisu. Ya, api, kita kena rapat. Ini syarat. Syarat kepada berlakunya matbu', iaitu terbakarnya tisu. Ada api, ada tisu. Tapi kalau jauh, syarat tak ada. Ketika syarat tak ada, maka matbu' tak berlaku. Ketika mana kita dekatkan kertas ataupun tisu kepada api, maka ketika itu matbu' akan berlaku. Kerana apa? Syarat dia adalah bersentuhan di antara api dan juga tisu. Jadi, dan ternafi mana? Iaitu lembabnya tisu ini. Kalau lembab, dia tak terbakar. Tetapi kalau ada syarat, sudah tersentuh, tetapi ada mana? Maka matbu' tak berlaku. Iaitu tisu ini tak terbakar. Kenapa? Kerana ada manik. Maniknya apa? Lembab tisu ini. Faham tak? Waqad yatakhallafu anha. Waqad yatakhallafu anha al-matbu' li takhallufi syartin aw wujudi mani'. Cuba tengok. Famithalul illah. Famithalul illati indahum. Tengok ta'liq nombor 2. Harakatul qalam
الذي ضمته أصابع اليد عند حركة اليد. Ya, gerakan pen yang dipegang oleh jari-jari tangan ketika mana geraknya tangan. إذ حركتها علة لحركته. Kerana geraknya tangan itu adalah menjadi ilat kepada geraknya pen. لا يمكن تصور takhallufuha aqlan. Tidak boleh akal kita menggambarkan berlakunya takhalluf di antara ilat dan ma'lul. Bila gerak, contoh saya pegang pen, secara langsung saya pegang pen, secara langsung bila mana tangan saya bergerak, maka pen akan bergerak. Kita tak boleh tasawur berlaku takhalluf di antara ilat dan ma'lul ini. Jadi, wa misalul tab. ومثال الطبع عندهم كتابة القلم على الورق. فهذه الكتابة. Dan misal bagi tabak di sisi mereka, iaitu tulisan pen di atas kertas. فهذه الكتابة لا بد أن تحصل أن تحصل iaitu tulisan ini tak dapat tidak bahawa dia itu terhasil. Walakin بشرط مماسة القلم للورق. Tetapi ada syarat, iaitu bersentuhnya pen dengan warak. وانتفاء مانع كجفاف حبل القلم أو زلاقة الورق أو عدم حركة اليد. Aywa, itu dia manik dia. Ya. Maknanya pen tu tak licin, pen ini mesti ada dakwat. Kalau ada manik, kalau dia kering, tak boleh tulisan tak berlaku. Ataupun adami harakatil yad, iaitu tidak geraknya tangan. Ila ghairi dhalik min al-mawani' allati yumkinuna an nufridaha. Amma inda ahli sunnah, أما عند أهل السنة فحركة القلم في المثال الأول هي إحدى حركتين متلازمتين تلازما شرطيا مخلوقتين لله تعالى من غير توسط قدرة حادثة min haitsu ijad. Adapun di sisi ahli sunnah, maka gerakan pen pada misal yang pertama, iaitu pada ilat tadi, ya. Tengok macam mana pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang gerakan pen tadi. Pandangan falasifah, tidak boleh berlaku takhalluf di antara gerakan pen dan gerakan tangan. Tetapi pada pandangan ahli sunnah, dua gerakan ini, iaitu gerakan pen dan gerakan tangan, itu mutalazimaini talazuman syartiyan, dan kedua-duanya adalah makhluk Allah Ta'ala min ghairi tawassuti qudratin hadithatin min haithul ijad. Maknanya tanpa gerakan tersebut itu berlaku daripada kudrah hadithah. وفي المثال الثاني كتابة القلم على الورق بخلق الله ابتداء. Tulisan pen itu di atas kertas dengan Allah Ta'ala menjadikannya ibtidaan. وقد يوجد شرط وينتفي المانع ولا توجد الكتابة أصلا. Terkadang boleh ada syarat dan ternafi mani', tetapi tidak ada kitabah. Itu di sisi ahli sunnah. Tetapi kalau ifla talazuma aqlan bainahuma, kerana tidak ada talazum aqlan di antara kitabah dan juga di antara kitabatul qalam dengan adanya syarat dan juga ternafi mani' itu tidak melazimkan kepada adanya kitabah. Adapun di sisi falsafah dengan semata-mata ada syarat dan ternafi mani', maka matbu' tetap akan berlaku. وهذا المذهب ظاهر الفساد فإن البرهان القطعية قد دل على وجوب القدم لمولانا جل وعلا. Dan mazhab ini zahirul fasad, fa innal burhan al-qat'i, sesungguhnya burhan yang qat'i menunjukkan di atas wajibnya kidam bagi Allah Ta'ala dan wajibnya baharu bagi selain daripada Allah Ta'ala, iaitu alam ini. Wa dalla aidan ala istihalati hawadith la awwal laha. Dan menunjukkan juga di atas mustahilnya hawadith la awwal laha. Hawadith la awwal laha ini
disebutkan oleh Ibn Taymiyah, ya, dengan teorinya yang dikenali dengan Qadim bin Naw, ya, Qadimun bin Naw wal hadith bil ashkhas, ya, ataupun Qadimun Naw'i wa huduthul ashkhas. Ashkhas ni baharu, tetapi Naw itu qadim, ya. Dan ini adalah pengaruh daripada falasifah, ya, pengaruh daripada falasifah yang menyabitkan bahawa ada hawadith yang la awwal laha, yang tidak ada awal baginya. فيتعين على سبيل القطع واليقين أن المولى تبارك وتعالى إنما أوجد العالم بطريق الاختيار. Maka tertentulah di atas jalan qat'i wal yaqin bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan alam bitariqil ikhtiyar, la bitariqil luzum fil azali, bukan dengan jalan luzum pada azal, iaitu tariqut ta'lil. Kerana ada zat Allah, ada alam, ada zat, ada alam, maka itu ada luzum pada azali. Wala bitariqil luzum fima la yazalu, dan tidak juga dengan tariq luzum fima la yazal, iaitu pada waktu yang mustakbal, ya, wa huwa tariqut tab'. Idza qaddara takhallufu syartin aw wujudu mani'in fil azali li wujudil alam, jika ditakdirkan takhallufu syartin, tidak ada syarat, atau ada mana' pada waktu azali, liwujudil alam, bagi wujudnya alam, li'annahu law takhallafa syartuha fil azali lam yumkin an tujada abadan. Kerana kalau takhalluf syarat dia pada waktu azali, maknanya syarat tidak ada pada waktu azali, maka tidak boleh adanya alam selama-lamanya, ya? Kerana syarat tidak ada. Kan tadi kita kata nak berlaku matbu', iaitu adanya alam, kena ada syarat dan ternafi mana'. Sekarang syarat tak ada pada waktu azali. Bila syarat tidak ada pada waktu azali, maka alam tidak ada. Jadi, bila alam tidak ada, disebut lam yumkin an tujada abadan linaqlil kalami ila dhalika syart fayalzamu fihi tasalsul. Kerana nanti linaqlil kalam ila dhalika syart, maknanya kalam akan berpindah kepada syarat tersebut. Apa maksud di sini? Maksudnya kita kata, jangan, kita kata bahawa alam ada pada waktu azali itu terhenti di atas ada syarat dan ternafi mani'. Okey. Sekarang ini kita takdirkan jika tidak ada syarat pada waktu azali, maka tidak ada alam. Sah? Okay. Kemudian bila tidak ada alam, nanti akan ditanya lagi, kenapa tidak ada syarat? Kenapa tidak ada syarat? Kita kata syarat tidak ada kerana syarat itu dia terhenti kepada ada syarat. Nanti ditanya lagi, syarat itu tidak ada, kenapa? Kemudian dijawab, syarat nak ada terhenti kepada ada syarat. Itu dia jalan tabiat. Terus macam tu. Dan akhirnya dia akan membawa kepada mala nihayata lahu, iaitu tasalsul. Walau wujida laha mani'un min wujudiha fil azali lakana dhalika al-mani'u qadiman. Kalau ada mani' baginya daripada wujudnya fil azal, lakana dhalika al-mani' qadiman, ya. Asal kalau mani' itu ada pada waktu azali, maka mani' itu qadim, dan itu mewajibkan kepada ketiadaan alam. Kerana syarat bagi adanya alam itu adalah ternafi mani'. Jadi fayastahilu adam, maka mustahillah adamnya, ya, baik. Itu fayastahilu adamuhu, ay adamul mani', ya. Mustahil adamnya.
Ayuh. Ialah kerana benda yang qadim mustahil. Ya. Mustahil untuk dia itu menerima tiada. والعوالم قد توقفت على عدمه فلا Dan wal awalim qad tawaqqafat ala adamihi, dan alam, awalim jamul alam. Alam itu terhenti di atas ketiadaan manik. Sekarang ini manik ada pada waktu azali. Bila manik ada pada waktu azali dan manik itu qadim dan dia akan terus ada, dia mustahil untuk tidak ada, maka akan membawa kepada alam ini mustahil untuk ada. Kerana adanya alam terhenti di atas ternafi manik. Jadi, fala yumkinu wujuduha abadan. Maka ketika itu tak mungkin boleh adanya alam ini selama-lamanya. Butlanul qaul bitahsin wa takbih al-aqliyain. وأما الأمر الثاني وهو التحسين العقلي فقد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه. Okey, perkara yang kedua ialah tahsin al-aqli. Maka sebab kepada tahsin al-aqli ini menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran yang mujma' alaihi. Wa huwa kufrul barahimah, iaitu kafirnya orang-orang barahimah. Fa innahum أنكروا النبوة. Sekejap, baca tahlil di bawah tu. Qala al-imam al-musannif. قال الإمام المصنف في شرح العقيدة الصغرى وأصل الكفر البراهمة من الفلاسفة. Asal kufurnya barahimah daripada falasifah ini. Hatta naful. Ya, maka inilah asal kepada kekufuran barahimah. Barahimah ni golongan daripada falasifah. Itu adalah tahsin al-aqli, sehingga mereka itu menafikan nubuwat. Ya, pada mereka nubuwat itu tidak ada. Ya, dan wajib untuk tak ada. Kerana berpada dengan akal. Ya, akal boleh menghukum ini baik dan ini buruk. Kenapa kita nak perlu kepada Nabi lagi? Ya, maka sebab itu mereka menafikan nubuwat. Wa aslu dalalatil mu'tazilah. Dan dengan sebab tahsin al-aqli ini juga adalah sebab kepada kesesatan golongan Mu'tazilah. Hatta aujabu ala Allah Ta'ala mura'at as-salahi wal aslah. Sehingga mereka itu mewajibkan kepada Allah Ta'ala meraihkan salah wal aslah li khalqihi wa 'allalu af'aluhu wa ahkamuhu bil adradi. Dan mereka membuat tahlil akan perbuatannya dan juga hukum hakamnya itu bil adrad. Maknanya segala perbuatan Allah dan hukum hakam yang Allah turunkan itu ada gharat. Ya, ada gharat. Rosak akidah. Ya. Waja'alul aqla yatawassalu wahdahu duna syar'in ila ahkamillahi ta'ala syar'iyyah ila ghairi dhalika min ad-dhalalat. Yes. Dan mereka menjadikan akal itu sampai kepada maknanya boleh sampai kepada agrat itu ataupun sampai kepada hukum itu dengan semata-mata akal, tanpa terhenti kepada syarak. Ya. Ila ghairi dhalik min ad-dhalalat. Jadi, apa nastami? فإنهم أنكروا النبوة وكذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بلغوه عن المولى تبارك وتعالى من إيجاب الركوع والسجود. Dan mereka mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan daripada apa yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada wajibnya rukuk dan sujud, dan harusnya zabhil bahaim lil akli, ya, sembelihan. Wa nahwi dzalik wa hadha kulluhu indahum qabihun, ya, qabih yastahilu an yashra'ahu al-hakim. Ya, mustahil al-hakim iaitu Allah Taala mensyarakkan perkara tersebut, kerana pada akal mereka tak terima, kata ini tak baik. Ya, bunuh binatang baikkah? Tak, syarak suruh. Tak, mereka kata tak, akal kata ini zalim terhadap binatang. Walau ta'ammalu adna ta'ammulin li'arafu fasada ra'ihim. Kalaulah mereka itu
ta'ammalu adna ta'ammulin, maknanya mereka memberikan ta'ammul, ataupun perhatian, ataupun apa? Ta'ammal, ya. Adna ta'ammul, maknanya serendah-rendah ta'ammul. La'arafu fasada ra'yihim, ya, mereka akan mengetahui rosaknya ra'yu mereka itu. لأنه لو قبها ذلك في حكم تعالى لقبها في فعله جل وعلا. Kerana kalau buruklah demikian itu pada hukumnya Allah Ta'ala, maka itu akan membawa kepada buruknya perbuatan Allah Ta'ala. ومن المعلوم قطعا أن المولى تبارك وتعالى قد يجعل شخصا بمرض أو كبر على هيئة راكع أو على هيئة ساجد. Dan daripada perkara yang maklum itu bahawasanya Allah Ta'ala terkadang menjadikan seseorang itu dengan sakitnya ataupun tuanya, iaitu usia yang berumur, ala hay'at ar-raki' atau ala hay'at as-sajid, bal qad yaslubu aqlahu. Bahkan بل قد يسلب عقله حتى يصدر منه ما هو أعظم من هذا. Bahkan terkadang qad yaslub aqlahu, maknanya hilang akalnya itu, sehingga timbul daripadanya itu perkara yang lebih dahsyat daripada itu, min kashfil aurati, daripada membuka aurat, ya, kerana orang tak ada akal. Wa aklil azirah wa sairin najasat, dia makan apa? Azirah ni ghaid, ya, tai. Wa sairin najasat, najis-najis, wa talattuhi biha. Talattuh maknanya talawus, mencemarkan dirinya itu dengan najis, ya. فإذا كان له تعالى أن يفعل ما شاء فله جل وعلا أن يحكم في عبيده بما يشاء ولو توقفت أفعاله سبحانه وأحكامه على الأضرار. Kalau terhenti perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala itu dan hukum hakamnya di atas agrad, iaitu mempunyai tujuan jalbul masalih wa dar'ul mafasid, lazim احتياجه تعالى إلى الأفعال ليحصل بها غرضه. Lazim akan berhajatnya Allah Ta'ala itu kepada perbuatan yang menghasilkan dengannya, dengan perbuatan itu akan gharad. Dia menghasilkan gharad itu, dia berhajat kepada, kalau macam tu Allah tu ihtiyaj, iaitu Allah tu ketika itu Allah tu yaftakir ila ghairihi, ya, yaftakir ila ghairihi. وذلك ينافي جلاله وعظمته ووجوب غناه جل وعلا عن كل ما سواه. Dan ini menafikan keagungan Allah Ta'ala, dan wajibnya Allah Ta'ala itu terkaya daripada segala sesuatu yang lain daripadanya. Kerana ketika itu kalau Allah Ta'ala iftiqar kepada yang lain, maka ketika itu luputlah daripada Allah Ta'ala itu sifat ghaninya. ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة. Dan nasya'a an hadzal asl, iaitu tahsin wa taqbi' al-aqliyan ini, bid'ah mu'tazilah fi ijabihim mura'at as-salahi wal aslahi lil ibadi fi haqqi ta'ala. Pada mereka itu mewajibkan mura'ah salah wal aslah, ya, iaitu Allah Ta'ala itu wajib meraihkan salah dan aslah bagi hamba-hambanya pada hak Allah Ta'ala. Wa kaunal ahkam syar'iyyati tabi'atan tahsin al-aqli wa taqbihi. Dan keadaan hukum hakam syarak itu mengikut kepada tahsin al-aqli wa taqbihi, maknanya hukum mengikut kepada akal, ya, bukan akal ikut kepada hukum, tetapi hukum mengikut kepada akal. Wa nahwa dzalika min bid'ahim, ya, dan seumpama demikian itu daripada bid'ah mereka itu, ya. Dan ini tentang mura'ah salah wal aslah ini telah kita bacakan di dalam, kita bahas dalam apa surah ni, at-tahqiqul maqam, ya, adalah ala kifayatul awam, ada, ya, perbahasan yang panjang tentang mura'ah salah wal aslah, dan dapat di antara Imam Asy'ari dan juga Abu Ali Al-Jubahi, ya, tentang masalah mura'ah salah wal aslah. Boleh tengok di sana. Dan kita perlu faham, ya, bahawasanya hari ini ada semacam setengah orang cuba mempermainkan, ya, mempermainkan kaedah di dalam ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka mengatakan Asy'ariyah itu mendahulukan akal di atas
Alkitab was sunnah. Kalam ni bahaya. Kalau seseorang itu dia tak teliti dengan baik, maka dia akan terpengaruh dengan perkataannya ni. Kenapa? Kalau kita baca kitab-kitab tauhid, memang para ulama kita mutakallimin, mereka ketika berhujah terhadap dalilnya kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qudrah, iradah, hayat, sama, kalam, mereka menggunakan hujah akal dengan panjang sekali, sehingga dimumuhkan bahawasanya Asy'ariyah itu mendahulukan akal di atas Alkitab was sunnah. Kalau orang tak benar-benar perhatikan kalam ini, maka dia akan terpengaruh. Betul juga. Betul juga. Kenapa kita menggunakan akal di atas Al-Quran? Bukankah kita sepatutnya mendahulukan Quran di atas akal? Tak. Kita kena faham. Mutakallimin. Cuba kalau kita tengok tariqah mutakallimin itu berbeza-beza. Dia ada 3 jalan. Dia dalam menjelaskan, menguraikan tentang adillah pada ilmu tauhid ini. Setengah ulama mereka memilih untuk mubalaghah di dalam adillah nakliyah. Setengah ulama mereka mubalaghah di dalam ulum adillah akliyah. Setengah ulama memilih untuk tengah-tengah, iaitu bersederhana pada adillah akliyah dan nakliyah. Tengok apa objektifnya, maknanya kepada siapa mad'unya, kepada siapa mad'unya. Kalau kita menyampaikan dakwah kepada orang Islam yang memang lahir dalam keadaan Islam, dia daripada kecil dia kenal Quran, dia beriman kepada Quran dan As-Sunnah, maka tafadhal, silakan dengan dalil nakliyah, kerana dia pasti akan menerima. Tapi kalau orang yang daripada kecil dia dimomok dengan Al-Quran ini palsu, Muhammad itu tak benar, Islam ini bohong, zalim dan sebagainya, adakah kita akan berdalil dengan dalil nakliyah? Tak. Ketika itu kita akan menggunakan dalil akliyah. Kita tengok karangan-karangan setengah ilmu kalam itu, perbahasan kitab kalam hampir-hampir tak menyebutkan ayat Al-Quran. Ketika membahaskan tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, hampir-hampir tak menyebutkan sepotong ayat Al-Quran. Kenapa? Kerana nak menunjukkan bahawa dengan akal kita mampu untuk berfikir sampai kepada zat yang Maha Esa dengan akal. Sebab itu kalau orang kata, bukankah ini kita mendahulukan akal di atas Al-Quran, kerana kita ketika itu kita meninggalkan dalil daripada Al-Quran? Tak. Dalil akal yang kita gunakan, dia berbetulan dengan Al-Quran. Dia bukan kita mendahulukan akal di atas Al-Quran ataupun Quran didahulukan di atas akal, tetapi akal itu berbetulan dengan Al-Quran. Dia berjalan secara selari. Yang disebut Mu'tazilah itu mendahulukan akal di atas Al-Quran. Ketika mana berlaku ta'arud di antara Quran dan juga akal, mereka menafikan Quran, mengambil akal. Itu golongan Mu'tazilah. Adapun kita Ahli Sunnah, ketika mana kita mentafsirkan di dalam dalil akliyah, atau kita tidak menggunakan dalil nakliyah di dalam pembuktian tauhid, sifat-sifat Allah, bukanlah bermakna kita mendahulukan akal di atas Al-Quran. Bahkan
Dan adillah akliyah yang kita gunakan itu adalah selari dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ya. Jika kita mendapati akal bertaarud, iaitu bertentangan dengan Al-Quran, maka ketika itu akal dikebelakangkan. Tetapi hakikatnya akal tidak akan sama sekali bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Ahkamul akliyah kita, wujud, jawaz, istihalah, itu takkan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu ilmu kalam dia raji'atun ila ahkamil khabariyah, ya. Berbeza dengan masalah fiqhiyah. Fiqhiyah dia kembali kepada ahkam insya'iyah. Ahkam khabariyah, ketika Allah Ta'ala mengatakan la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid qul huwallahu ahad, bukankah Allah itu telah ada? Bukankah Allah itu telah satu? Sah? Ketika mana Allah mengatakan aqimus salah wa atuz zakah la taqrabuz zina, adakah zina telah berlaku? Belum. Solat dah berlaku? Belum. Zakat dah berlaku? Belum. Jadi ahkam khabariyah, qadiyah firman Allah Ta'ala, ya, ketika menyebutkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan tauhid, akidah, Allah menyebutkan tentang perkara yang waqi', khariji, thabit fil kharij. Yakni apa? Yakni misdaq khariji itu adalah mansyak kepada khitab itu berlaku. Misdaq khariji itu waqi' yang ada ini menjadi mansyak kepada berlakunya khitab. Berbeza dalam masalah fiqhiyah. Ahkam insya'iyah, ketika mana Allah khitab aqimus salat, solat belum ada, misdaq kharijinya tidak ada. Khitab ini yang menjadi kepada mansyak kepada misdaq khariji. Terbalik kan? Terbalik. Faham tu? Kemana dia ni? Sini lah. Butlan taqlid ar-radi. Wa amma al-amru al-thalithu wa huwa taqlid ar-radi. Faqad nasha'a anhu kufrun sarihun mujma'un alayhi. Adapun yang ketiga ialah taqlidur radi. Dan ini adalah kufurnya yang diijma'kan di atasnya, iaitu kufurnya, iaitu taklidnya orang-orang jahiliyah kepada bapa mereka iaitu nenek moyang mereka, pada mensyirikan dan beribadah kepada al-asnam, iaitu berhala. Wa taqlidu amatil yahudi wa amatil nasara لأحبارهم في إنكار نبوة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم dan mengikutnya orang-orang awam daripada orang Yahudi dan juga Nasara kepada paderi-paderi mereka itu pada mengingkari nubuwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahu dzalik min kulli taqlidin fi kufrin sarih wa nasha'a anhu bid'atun mukhtalafun fi kufri sahibiha. Dan nasha'a anhu daripada taklid radi ini juga, daripadanya itu timbulnya perkara-perkara bid'ah yang mukhtalafun fi kufri sahibiha, yang dikhilafkan pada kufurnya orang yang taklid radi itu. Seperti apa? Taqlidi amatil mu'tazilati wal murji'ati wal mujassimati liqudamaihim fima danu bihi min hadhil bid'ah. Seperti taklidnya orang awam daripada Mu'tazilah, Murji'ah, Mujassimah, bagi kudamaihim, orang-orang terdahulu daripada mereka itu, fima danu bihi min hadhil bid'ah, pada apa yang mereka itu anuti daripada bid'ah ini. Wa qad sabaqa ma fi dhalika min al-khilaf. Iqra ta'liq nombor 3, rakam 3. انظر قال الإمام الزركشي في البحر المحيط وأما المخطئ في الأصول والمجسمة فلا شك في تأثيمه
وتفسيقه وتضليله. Adapun mukhti' fil usul wal mujassimah, mukhti' ini dalam usul fiqh ini istilah ada khati', ada mukhti', ada mukhati'. Okay. Ini insya-Allah nanti akan datang, kita akan bahaskan dengan lebih tafsil di dalam daurah usul fiqh, ya, insya-Allah. Fala syakka fi ta'fimihi wa tafsiqihi wa tadlilihi wa ikhtalafa fi takfirihi, dan khilaf pada takfirnya. وللأشعري قولان، قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما، واظهر مذهبيه ترك التفكير. وأظهر مذهبيه ترك التكفير. Dan zahir mazhab keduanya itu adalah meninggalkan takfir kepada golongan ini. وهو اختيار القاضي في كتاب إفكار المتأولين. إكفار المتأولين. وقال ابن عبد السلام: رجع الأشعري عند موته عن تكفير أحد. Kembalinya kata Ibnu Abdul Salam, Imam Asy'ari itu ketika mana kematiannya, maka dia kembali daripada mentakfirkan ahli kiblah. Okay. Maka seolah-olahnya di sini mengatakan bahawa Asy'ari pada asalnya beliau mentakfirkan golongan ini, tetapi dia raja'a, li'anna al-jahla bis-sifat, li'anna al-jahla bis-sifat laysa jahlan bil-mawsufat. Ya, kerana jahil dengan sifat-sifat Allah itu bukanlah bermakna jahil dengan mausuf Allah, iaitu zat Allah. Kan mujassimah mereka itu kata Allah ada tangan, kaki, kepala, muka, mata dan sebagainya. Bukankah mereka itu jahil kepada sifat Allah? Jahil. Tapi adakah jahilnya mereka itu kepada sifat Allah membawa kepada jahil kepada mausuf? Biasanya tak. وقال اختلفنا في عبارة والمشار إليه وحيد إلى أن قال الإمام ومعظم الأصحاب على ترك تكفير، وقالوا إنما نكفر من جهل وجود من جهل وجود الرب. Hanya saja kami mengkafirkan orang yang jahil akan kewujudan Tuhan. Aw alima wujudahu walakin fa'ala fi'lan aw qawlan aw qala qawlan ajma'atil ummah ala annahu la yasduru dhalika illa an kafirin. Ya, jadi kita tidak mengkafirkan mereka yang menyifatkan Allah dengan sifat yang salah, tetapi kita mengkafirkan orang yang jahil tentang kewujudan Tuhan, atau mereka melakukan perkara yang ijma' ummah di atas kufurnya, ataupun keluar daripada mereka itu perkataan yang ijma' ummah di atas kufurnya. Baik. Husnu taklidil ulama'i al-mujtahidina fi furu'. واحترز بالتقليد الردي من التقليد الحسن كتقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع. Tengok. Wahtaraza bitaklid ar-radi. Dan dijaga dengan kata-kata taklid ar-radi. Itu taklid hasan. Maknanya di sana ada taklid ar-radi, taklid yang jelek dan taklid yang baik. Seperti taklid apa? Taklid orang-orang awam daripada mukminin kepada ulama-ulama mereka itu fil furu', pada masalah furu'iyah. Maknanya fiqhiyah. Seperti bab solat, zakat, haji, umrah, kita taklid kepada Imam Syafi'i, kita taklid kepada Imam Hanafi, kita taklid kepada Imam Malik, wahakala. Maka itu adalah taklid yang baik. Adapun taklid yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu, itu adalah taklid yang buruk. Begitu juga dengan pengikut kepada golongan-golongan Mujassimah, Wahabiyah. Taklik di bawah tu panjang tu. Saya nak baca, tapi takut tak cukup masa. Kalau saya baca semua nanti tak jalan di kitab ni. Okay, terus. Cuma di sini disebut Nabi SAW bersabda, ittabi'u sawad al-a'zam. Iaitu sawad al-a'zam itu adalah inilah kita mazhab yang empat, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang di atas ahli sunnah wal jamaah.
Imam As-Sawi dalam Hasyiah 'ala Al-Jalalain, tidak harus untuk kita taklid kepada selain daripada mazhab yang empat ni. Saya pelik sekarang hari ni ada kitab-kitab sekarang jual mazhab 5, ya. Ada. Saya dulu saya jumpa dekat Syabab kat Bangi tu. Ada mazhab 5, bukan 4, 5. Ya. Tidak ada. Kita tidak harus untuk kita mengikut kepada selain daripada mazhab yang empat, yang ma'ruf ya. Walau wafaqa qaul as-sahabah wal hadith as-sahih wal ayah, walaupun muafakat dengan qaul sahabah, hadis yang sahih dan ayat, fal kharij anil madzahibil arba'ah dalil mudil. Ya, maka orang yang mengikut keluar daripada mazhab yang empat ini, apatah lagi orang yang tidak ada mazhab, itu dalil, dia itu sesat dan dia itu menyesatkan. Ya. Walaupun pada zahirnya dia kata tak, ni muafakat dengan hadis sahih ni, Bukhari, muafakat dengan Muslim ni, kita terus ikut Bukhari Muslim, kita tak nak ikut Imam Syafi'i. Imam Bukhari pun ikut Imam Syafi'i tau. Pelik lah. Terus hukum taklid. Hukum taklidi li ahli al-haqqi fi usul ad-din. Wa ikhtalafa fi taklidi ammatil mu'minina li ulama'i ahli sunnati fi usul ad-din. Hal yakfi dhalika am la? Berkhilaf ulama daripada taklid orang-orang awam daripada mukminin kepada ulama ahli sunnah wal jamaah fi usuluddin, iaitu pada masalah akidah. Adakah bermada ataupun tidak? Wa kathir minal muhaqqiqin. Wa kathir minal muhaqqiqin qalu inna dhalika kaffir idza waqa'a minhum at-taslimu 'ala al-haqqi la siyama fi man ya'suru 'alayhi fahmul adillah. Okay. Dan kebanyakan muhaqqiqin itu mengatakan bahawasanya berpada seseorang itu dia taklid kepada ulama di dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah. Apa maksud taklid? Taklid iaitu mengikut kepada perkataan orang lain tanpa dalil. Yakni di dalam ma'rifah kita disyaratkan 3 perkara. Yang pertama ialah al-jazmu. Yang kedua mutabiqun lil haq. Yang ketiga andalilin. Yang pertama al-jazmu, yang kedua mutabiqun lil haq, iaitu muafakat dengan waqi' yang sebenar, iaitu nafsul amri. Yang ketiga ialah andalil. Orang taklid dia ada 2 ni. Dia ada jazam, dia ada mutabiq lil haq, tetapi dia tidak ada dalil. Itu orang muqallid. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi orang muqallid seperti ini, dia beriman Allah Ta'ala ada. Dan adanya Allah Ta'ala itu muafakat tak dengan nafsul amri? Tetapi bila ditanya apa dalil, tak tahu. Dulu mak aku kata ada, cikgu kata Tuhan ada dulu. Maka dia kata orang seperti ini muqallid. Adakah sah akidah dia? Kafir sah. Tetapi ada syarat. Syarat jikalau dia bukan daripada ahli nazar. Dia bukan daripada ahli nazar, iaitu orang yang mampu untuk berfikir tentang dalil. Kalau dia tidak mampu untuk berfikir tentang dalil, maka dia berpada dengan taklid kepada orang lain. Tetapi jikalau dia mempunyai keahlian di dalam nazar, iaitu orang yang bijak, boleh berfikir tentang kejadian alam, boleh berfikir tentang kekuasaan Allah, tetapi dia tidak berfikir, maka orang ini sah akidahnya tetapi fasik, berdosa. Orang seperti ini berdosa. Butlanur rabtil adi.
أما الأمر الرابع وهو ربط العادي فلا شك أنه قد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه ككفر الطبائعين القائلين بقدم الأفلاك وتأثيرها بطبائعها باتباعها Adapun perkara yang keempat iaitu Rabtul Adi. Maka tidak syak bahawasanya terbit daripada Rabtul Adi ini kufur yang sharih mujma' alaihi. Seperti kufurnya golongan Taba'i'in yang mengatakan dengan kidamul aflak wa ta'thiriha, dan memberi bekas dia aflak ini bitibaiha, dengan tabiatnya fil awalimil aradiyah, pada alam aradiyah. Inilah yang kita kafir. Wa kufril jahiliyah, dan kufurnya orang-orang jahiliyah al-munkirina lil ba'thi wa ahwali akhirah, dan kufurnya orang jahil yang mengingkari kepada hari kebangkitan dan ahwal akhirah bisababil iqtirar birraddil adi, kerana tertipu mereka itu dengan raddul adi, iaitu mereka ini menyandarkan, mengatakan talazum akli kepada sesuatu yang talazum adi. Kita dah lepas kan, dah sebut dah pada pengajian yang lalu, ada api, ada terbakar, ada api, ada terbakar. Maka dia meletakkan talazum di situ, talazum akli. Ketika itu rosak akidahnya.